Okey, Assalamualaikum anak-anak 5P dan 5B. So, hari ni cikgu nak continue untuk mengajar tisu tumbuhan ya. Okey, cikgu recall baliklah apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Tak lupa ini cikgu ni. Okey. Ya. So kita dah belajar tisu tumbuhan ada dua, meristem dan juga tisu kekal. Untuk meristem cikgu ajar mala kan. So M meristem, A apex dan juga lateral. Okey, untuk tisu kekal cikgu ajar keber. Okey. So keber ada tisu epidermis, B vascular, E epidermis, A asas. Okey. So, dalam tisu vaskular ada dua, xylem dan phloem. Dan untuk tisu asas, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Start. Okey, parenchyma, sclerenchyma. So, cikgu dah bincangkan mengenai tisu kekal ni semua. Okey, dan kita akan pergi further lah untuk next topik. So, hari ni cikgu nak fokus pada tisu meristem ya. Okey. So, sebelum cikgu further pada tisu meristem, okay, cikgu nak kita tengok balik gambar ni. Okey, kelas. Kalau perasan dekat sini, okay, macam minggu lepas kita belajar pasal tisu kekal kan. Okay, tisu kekal. Ini tisu kekal ya. Okay. Tisu kekal, contoh tisu epidermis, cikgu kata dia melindungi semua part of organ ni lah. Okey. Dalam masa sama, kita ada tisu asas yang daripada side tadi, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Okey. Biasanya dia akan berada di bahagian batang lah, di bahagian batang bahagian batang. Okey, ini pula okey, setiap tempat tu, daun ke, batang ke, akar ke, ada tisu kekal untuk tisu vaskular. Tisu vaskular, tisu epidermis dengan tisu asas. So, setiap tempat part pokok ni dah ada tisu kekal. Okey. Okey, nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan dia mengalami pembezaan. Boleh? Okey. So, jangan risau walaupun macam cikgu banyaknya tisu nak kena hafal. Okey, awak akan faham bila kita belajar apa fungsi setiap tisu tu. Okey. So, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini lah. Tisu meristem dan pertumbuhan ya. Okey. Okey, kelas. Ini adalah tisu meristem ya. Okey. Bila kita tanam biji benih, contoh kat sini dibagi jagung kan, kita akan tertanya-tanya mana biji benih, mana part yang akan muncul dulu, hujung pucuk ke hujung akar. Okey, tengok ya dia punya animation ni, kita tengok akar dulu tumbuh, baru pucuk dulu tumbuh. Okey, sebenarnya bergantung kepada anak benih sebenarnya. Ada anak benih tumbuh pucuk dulu. Okey, ni semua disebabkan oleh tisu yang dinamakan tisu meristem. Okey. Tisu meristem ya. Okey, kelas. Okey, tisu meristem. Okey, cikgu ajar hari tu refer kepada membahagi secara mitosis. Tisu tu sangat aktif membahagi secara mitosis ya. Ada dua tempat, satu pucuk, satu lagi di akar. Okey, dia hanya ada kat ujung pucuk dengan hanya kat ujung akar untuk dia merangsang pembahagian sel yang barulah. Okey, selain daripada tu, meristem yang cikgu ajar tu mala. So, mala means ada meristem apex, ada meristem lateral. Apex berada di hujung pucuk dan hujung akar, lateral dia berada di sisi, sisi. Boleh? Okey. Okey, ini adalah tisu meristem ya, yang berada di hujung pucuk. Yang berada di hujung pucuk. Okey, tengok kat sini ya. Okey, kalau cikgu besarkan sikit gambar ni. Okey. Ya. Cikgu kat sini.
Okey, kalau perasan sel dia sangat banyak di hujung pucuk dan sel dia duduk dekat-dekat sel meristem apex tadi, dan kalau kita perasan dekat sini, okey, perasan tak dia ada warna hitam ni? Okey, ini semua adalah nukleus yang tengah giat membahagi. Kita belajar dulu mitosis ada 4 fasa kan, 4 mat. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, semua tu berlaku di dalam nukleus. So nukleus ni, okey, dia akan membahagilah. Okey. Alright. Lepas tu, apa yang meristem buat? Okey, di hujung pucuk itu sendiri terdapat tiga zon pertumbuhan ya. Okey, kita tengok kat sini, zon yang pertama adalah zon pembahagian sel. Maksudnya dekat sini nukleus dia mungkin sedikit besarlah untuk mengalami pembahagian sel secara mitosis. Okey, ini adalah zon pemanjangan sel. Okey, dah habis membahagi, sel akan memanjang Dan pembezaan bererti hasil daripada pemanjangan ia akan membentuk satu tisu yang baru. Contoh kat sini kelasnya. Okey, so contohlah sel dekat sini dah mengalami pembahagian sel. Dia akan mula memanjang menjadi tisu vaskular. Tisu vaskular mengalami pembezaan membentuk xylem, phloem, cortex dan juga epidermis. Boleh kelas? Okey, itu yang dimaksudkan dengan 3 zon pertumbuhan ya. Alright. Okey kelas. Ini adalah contoh sel yang berada pada pembahagian sel. Okey, kalau kita perasan dekat sini, okey, nukleusnya akan sedikit besar ya. Nukleus akan sedikit besar. Dan juga dia tak ada banyak sangat komponen. Dia just ada vakuol kecil. Okey, ambil kau. Dia ada nukleus yang besar dan juga cytoplasma yang padat lah. Okey, ini dia hanya untuk menjadikan aktif membahagi saja. Okey, untuk pemanjangan sel kelas, okey, daripada sel yang aktif membahagi tadi, okey, daripada sel yang aktif membahagi, okey, dia akan mula, kalau kita tengok kat sini, vakuol akan mula membesar. Okey, mendekati satu sama lain yang dinamakan pemvakuolan. Okey, bila vakuol dah jadi besar, okey, apa yang terjadi kelas? Okey, vakuol ni akan menyerap air sebab tu dia akan melebarkan sel. Air meresap masuk, so menyebabkan sel tu besar. Itu sahaja yang dimaksudkan dengan zon pemanjangan sel. Okey, untuk zon pembezaan sel seperti yang cikgu cakap tadi. Okey. Zon pembezaan, okey. Contoh dia dah mula jadi benda yang baru. Contoh sel epidermis, dah akan membentuk sel pengawal. Okey, sel epidermis juga akan membentuk pada akar. Contoh ni akar kan. Okey, dia akan membentuk sel epidermis hujung akar tadi tu. Alright, dia dah membentuk sel khusus. Okey. Contoh macam ni lah, kalau kita masa kita mula-mula dijadikan oleh Tuhan, waktu sperma bergabung dengan ovum, kita akan membentuk satu sel yang dinamakan sel stem dulu. Okey, sel stem. Okey, dia akan membahagi menjadi kita punya contoh sel pada mata, hidung. Okey, begitu juga dengan zon pembezaan pada tumbuhan ya. Selepas dia mengalami pembahagian, pemanjangan, dia akan mengalami pembezaan. Okey, so kita tengok. Okey. Alright. So, cikgu stop di sini dulu. Untuk tisu meristem.